亲爱的姐妹们，感谢神的恩典，我们第二次在 video 里面见面。让我们先做一个祷告。Ibu-ibu, mari kita masuk ke dalam doa。天父上帝，我们谢谢你的恩典，让我们能够再一次的借着 video clip 传讲神的信息。求主帮助我们，虽然是复习，让我们真是能够好好的聆听你的话，让你的话能够铭刻在我们的心中，成为我们生命中的力量。Terima kasih Bapa kami di dalam surga, kami boleh memasuki review kali yang kedua. Kiranya Tuhan tolong ukirkan firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami mendapat kekuatan untuk menjalankannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 我们今天要复习第5课到第8课. Kita akan review hari ini pelajaran yang ke-5 sampai pelajaran yang ke-8. 第5课就是以弗所书第3章, pelajaran yang ke-5 adalah Efesus pasal yang ke-3. 以弗所书第3章是讲到教会在基督里面同为后世的奥秘. Pasal yang ke-3 bicara tentang rahasia Kristus, yaitu orang-orang yang bukan Yahudi, orang kafir dengan lain kata, karena pemberitaan Injil bisa menjadi ahli waris, bisa menjadi anggota tubuh Kristus Yesus, jadi jemaat Allah. 在上文就是在第2章我们已经讲到上帝的旨意是要叫外邦人和犹太人在基督里面归为一体。因此保罗为了遵行神的旨意，他做了外邦人的使徒，把福音传给外邦人，并且为此受苦。他为外邦人的灵魂做了耶稣基督被囚的。Di dalam pasal yang kedua membicarakan kehendak Allah, yaitu Allah ingin supaya orang-orang kafir, orang-orang non-Yahudi dan orang-orang Yahudi disatukan di dalam Kristus, menjadi tubuh Kristus. Karena ini Rasul Paulus dipanggil untuk khusus menjadi rasul bagi orang non-Yahudi, rasul orang kafir, membawakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Dan karena itu dia juga mendapat banyak penderitaan demi menyelamatkan jiwa-jiwa orang non-Yahudi. Paulus menjadi orang yang ditawan karena Kristus. 保罗做了基督耶稣被囚的，就是说他因为基督而失去了自由。为了遵守神的旨意，他做了囚犯，但是他顺服，他没有逃避，而且他很感恩。为什么呢？因为神信任他，神要他与神同工。Paulus demi menyelamatkan jiwa-jiwa orang non-Yahudi, dia dipenjara. Dia menjadi tahanan. Dia kehilangan kebebasan demi Kristus, demi menyelamatkan jiwa-jiwa orang non-Yahudi. Namun dia tidak menghindar, dia menerima, dia menaati, dan dia bahkan bersyukur. Karena apa? Karena dia merasakan bahwa Tuhan percaya kepada dia. Tuhan mau dia menjadi rekannya. Ini satu kemuliaan, kebanggaan. 保罗怎么知道神的奥秘呢？因为上帝启示给他。Bagaimana Rasul Paulus mengetahui rahasia Injil? Karena Tuhan mengilhamkannya, Tuhan memberikan wahyunya kepada Rasul Paulus. 那启示跟奥秘是相反的。奥秘是什么呢？奥秘是神隐藏的旨意，而启示呢，就是把神隐藏的旨意向人显明出来。Ayat 3, ayat 4 berkata bahwa Rasul Paulus mengetahui rahasia Injil. Bagaimana dia bisa mengetahui rahasia ini? Karena Allah mengilhamkannya, Allah memberikan wahyunya. Nah, ibu-ibu, wahyu dan rahasia
Ini adalah istilah yang sangat berbeda, keterbalikannya. Apa itu rahasia? Rahasia adalah kehendak Allah yang masih tersembunyi, masih belum disingkapkan. Sedangkan ilham dan wahyu adalah menyatakan, penyingkapan, penyataan kehendak Allah yang tadinya tersembunyi itu dinyatakan kepada manusia. Itu ilham， itu wahyu。上帝的奥秘就是上帝拯救人的计划。Rahasia Allah adalah rencana keselamatan Allah untuk manusia。在旧约时代，这个奥秘还是隐藏的，还没有显明，所以称为奥秘。到了新约的时代，神把救赎人的计划启示给保罗，也启示给其他的使徒。Rahasia Allah, yaitu rencana keselamatan Allah buat manusia di dalam perjanjian lama. Kehendak Allah ini masih tersembunyi, masih belum dinyatakan, maka disebut rahasia. Sampai ke zaman perjanjian baru, rencana penebusan ini diberitahu kepada Rasul Paulus dan juga diberitahu kepada rasul-rasul yang lain. 这个奥秘，神把这个奥秘给使徒们。Allah memberikan, mengilhamkan rahasia ini kepada para rasul di dalam ayat yang kelima. 在旧约时代，神只把福音的预表启示给人。Di dalam zaman perjanjian lama, Allah hanya mengilhamkan rencana ini secara simbolik, secara lambang, secara simbolik. 上帝借着先知们叫人看见他救赎的模型。Jadi melalui para nabi, Allah hanya memperlihatkan model, ya, seperti kayak miniatur begitu, ya, modelnya, ya, rupanya, contohnya, hanya diberitahukan itu saja。但是到了新约的时代时候满足了，神就差派他独生的儿子耶稣基督降世，把救赎全部的计划启示给他的使徒。Sampai zaman perjanjian baru, saatnya tiba Allah mengutus anak yang tunggal Yesus Kristus menjelma menjadi manusia dan memberitahukan semua rencana keselamatan, rencana penebusannya. Diberitahukan, diilhamkan, disingkapkan kepada para rasul。这个奥秘的内容就是外邦人在耶稣基督里面借着福音能够成为后世，能够同为一体，能够同蒙应许，这个关键完全是在耶稣基督里面。Isi daripada rahasia ini adalah orang-orang kafir, orang-orang non-Yahudi, karena pemberitaan Injil bisa menjadi ahli-ahli waris, bisa dimasukkan ke dalam satu tubuh Kristus, bisa menerima janji-janji Tuhan. Patokannya, kuncinya, semua ini adalah di dalam Kristus. 这是第5课。 Ini pelajaran yang ke-5. Di 6课，第6课是4章第1到第16节，讲到肢体的生活。 Pelajaran yang ke-6 itu pasal yang ke-4 ayat 1 sampai ayat 16. Bicara tentang kehidupan jemaat, kesaksian kesatuan. 保罗在前面讲过神对教会种种美好的旨意和计划。那么从第4章开始就进一步指出
蒙恩的人，蒙恩的教会在人的面前应该有怎么样的一个见证。Di sebelum-sebelumnya itu, di pasal 1 sampai pasal 3, Paulus membicarakan banyak sekali kehendak Allah yang indah, ya, di atas diri jemaatnya. Nah, mulai pasal yang keempat ini, Paulus maju selangkah membicarakan orang-orang yang sudah diselamatkan, jemaat Tuhan, harus menghidupkan suatu kehidupan seperti apa. Harus ada kesaksian seperti apa. 第一方面呢，是讲到信徒行事为人和蒙召的恩应该相称。Bagian yang pertama yaitu membicarakan tentang kelakuan orang yang sudah diselamatkan. Ya, orang hidup yang sudah diselamatkan, jemaat Tuhan, hidupnya harus sepadan dengan panggilan Tuhan di atas dirinya. 第二个部分呢，是讲到个人方面的生活。Bagian yang kedua yaitu pasal 4 ayat 17 sampai ayat 32 membicarakan kehidupan pribadi. Ya. Kehidupan anak-anak Tuhan secara pribadi. 那么第三方面呢，是讲到蒙恩的人要好像蒙恩的人是一个蒙爱的儿女。Bagian yang ketiga yaitu bicara tentang anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. 那么第四个部分肢体的生活呢，是讲到蒙恩的人是一个光明的子女。Bagian yang keempat tentang kehidupan jemaat yaitu bicara tentang anak-anak Tuhan adalah anak-anak terang. 现在我们讲第一方面的， kita bicara kehidupan jemaat, bagian yang pertama. 那么一个蒙恩的人呢，行事为人呢，要和所蒙的恩相称。既然已经蒙召，就要脱离世俗生活的方式。Anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, jikalau sudah diselamatkan, maka kehidupan kita tidak boleh lagi duniawi. Tidak boleh lagi duniawi. 那我们要怎么样活出与蒙召的恩相称的生活呢？ Nah, bagaimana hidup sepadan dengan panggilan kita? 我们行事为人要圣洁，因为神是圣洁的。 Kehidupan kelakuan kita, orang yang sudah diselamatkan, harus hidup kudus. Kenapa? Karena Allah itu kudus. Allah itu kudus. Jadi setelah kita percaya kepada Tuhan, hobi-hobi keberdosaan tidak boleh lagi. Hobi nonton film-film porno, buku-buku yang porno, itu tidak lagi boleh. Itu tidak sepadan dengan panggilan kita. 一个蒙召的人怎么样活出相称的生活呢？就是行事为人要光明正大。为什么？因为神是光，所以我们做事不要偷偷摸摸，读书的学生不要偷看，不可以偷偷的、暗暗的拿一些不是属于自己的东西或者是利益。 Hidup yang sepadan dengan panggilan, selain hidup kudus, harus hidup di dalam terang. Terang-terangan, bukan gelap-gelapan. Karena Allah itu adalah terang. Murid atau mahasiswa Kristen, ujian tidak boleh nyontek. Nyontek itu di dalam bahasa Mandarin curi liat, mencuri liat. Dan juga tidak boleh mengambil barang atau keuntungan yang bukan menjadi milik kita. Itu nggak sepadan dengan panggilan kita. 活出与蒙召的恩相称的生活，就是不怕为主，不怕为基督受苦。为什么？因为基督已经先为你为我受苦了，在十字架上。Hidup yang sepadan dengan panggilan yaitu juga
Hidup yang tidak takut menderita demi Kristus. Karena apa? Karena Kristus terlebih dahulu dia sudah menderita buat kita. Dia sudah mati buat dosa-dosa kita. 与蒙召的恩相称的生活，就是要彼此相爱，有怜悯的心，有谦卑。为什么？因为这些都是耶稣的本性。Hidup sepadan dengan panggilan juga adalah hidup yang saling mengasihi, berbelas kasihan, merendahkan hati. Karena semua ini adalah sifat-sifat Kristus. Kita harus hidup sepadan dengan panggilan ini. 相称 hidup sepadan. 什么是相称呢？相称的意思就是相等、折等、合意。Apa arti sepadan? Arti sepadan artinya sama, pantas, ya pantas. 那么相称 sepadan 暗示有两方面的重量要平衡。Hidup sepadan, balance, ya. Ini mengindikasikan ada dua macam hal. Dua macam hal ini beratnya harus seimbang, harus sama. 比方说，举个例子，神的恩典是大而又大，多而又多，是不是？ Contoh ya, berkat anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan itu banyak dan besar. 那么我们应该证明啊，我们应该证明，怎么样获出与我们所蒙召的恩相称呢？在这方面，di dalam hal ini bagaimana kita mempunyai satu hidup yang sepadan dengan panggilan ini? Bagaimana kita membuktikan bahwa anugerah Allah itu besar dan banyak? 就是说，我们要对别人有恩赐、有怜悯，没有饭吃的，我们给他，没有衣服穿的，我们给他，因为神已经恩待我们，我们领受了很多，所以呢，神也要借着我们显出他的丰富，他赐福给我们，我们就恩待别人。Jadi Allah sudah begitu banyak memberkati kita. Nah, Allah juga memberkati orang lain. Caranya yaitu setelah Allah memberkati kita, kita juga memberkati orang lain. Itu namanya hidup sepadan dengan panggilan kita. 这就叫做我们获处与所蒙的恩相称。一个蒙召的人呢，也要竭力保守圣灵所施合而为一的心。Orang yang dipanggil oleh Tuhan hidup sepadan dengan panggilannya juga harus memeliharakan, menjaga kesatuan yang sudah dikerjakan oleh Roh Kudus. 这个合一是神的圣灵做的。Kesatuan ini dikerjakan oleh Roh Allah, Roh Kudus. Bukan kita. Namun kita harus mempertahankan, kita harus menjaga. 神把这个合一给信徒，我们要保守它。有的时候要保守这个合一，保守不是做合一啊，保守这个合一要付一点点的代价。比方说什么呢？为了要保守合一，我们要放弃成见；为了要保守合一，我们要忍受一些的损失；为了要保守合一，维护合一，我们不要一直什么都要占上风，不要一直要人家听我们的话，不要主观太强，这样呢，我们就不能够合一。Ibu-ibu sekalian, kesatuan ini adalah dikerjakan oleh Roh Kudus, diberikan kepada kita anak-anak Tuhan. Dan kita yang sudah menerima kesatuan ini, kita harus menjaganya, memeliharanya. Dan ada kalanya kita juga harus bayar sedikit harga untuk menjaga kesatuan ini. Mungkin kita harus melepaskan, kadangkala melepaskan pendapat kita. Jangan selalu maunya menang.
selalu maunya di atas, selalu maunya orang dengar kita, dan terlalu subjektif. Itu akan merusak kesatuan. 比方说，我们的小组啦，我们的示范要做致富，你不要因为说我不喜欢，大家都已经决定了啊，这个大家已经决定了，商量好了，就是你一个人你不喜欢，我就不要参加，你就不破坏这个合一了，都还没有为主受苦啊，还没有被十字架了，就是你不喜欢这个制服的，可能是颜色，可能是它的样子，就是为了这一点，你都不要赞美上帝。这个跟蒙召的恩不相称。Contoh, misalnya di dalam vokal group atau di dalam paduan suara kita mau ganti seragam, sudah diputuskan semua orang, ambil model ini, contoh ini. Tapi saudara mungkin nggak suka. Saya nggak demen modelnya, saya nggak demen warnanya. Gara-gara itu, kalau nggak diganti, nggak ikutin saya nggak mau ikut paduan suara. Oh saudara sekalian, kita belum menderita. Cuman baju aja nggak cocok dengan selera. Udah nggak mau melayani. Itu nggak cocok, itu nggak sepadan dengan panggilan kita. Itu sudah merusak kesatuan. Ini pelajaran yang ke-6. Kita masuk ke pelajaran yang ke-7，我们进入到第7课，继续讲我们信主的人肢体的生活这个人的生活。Kita masih meneruskan tentang kehidupan jemaat, ya. Bagian yang kedua yaitu kehidupan secara pribadi, ya, kehidupan secara pribadi. 这是个人的生活。第4章17节到24节， pasal 4 ayat 17 sampai ayat 24， 告诉我们说，我们已经蒙恩的人我们行事为人就不要再像外邦人了。 Ini bicarakan tentang kita yang sudah mendapat panggilan Tuhan, yang sudah diselamatkan, ya, tidak lagi boleh hidup seperti dulu waktu belum kenal Tuhan. 从前怎么样呢？从前我们还做外邦人的时候，我们的行事为人怎么样呢？从前呢，我们是存心虚妄，虚妄就是虚空、愚笨的意思没有种，但是要收，这是很愚妄的出一点点钱要得很多，你就赌博了，这是愚妄，不想负责任却要得到权利，这是很虚妄的。Di kehidupan dulu belum di dalam Kristus bagaimana? Ayat 17 sampai 19 dikatakan kehidupan di dalam kebodohan. Kebodohan kata yang sebenarnya itu kekosongan. Bodoh kosong, ya, tidak mengeluarkan modal tapi mau mendapat, keluarnya sedikit mau dapatnya banyak. Itulah kenapa banyak orang berjudi, tidak mau tanggung jawab tetapi mau menikmati hak. Ini namanya kebodohan. 从前是怎么样呢？从前是心底昏昧。 Dulu bagaimana? Dulu perasaan kita bagaimana? Tumpul, hatinya gelap. Tumpul, hati gelap. 正如先知以赛亚书所说的，他们称恶为善，称善为恶，以暗为光，以光为暗，以甜为苦，以苦为甜，完全是相反的。 Jadi hidup di dalam perasaan yang tumpul, hidup di dalam kegelapan, seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, pasal 5 ayat 20.
Ya, saya berkata orang-orang itu jahat dianggap baik. Baik dianggap jahat. Gelap dianggap terang. Terang dianggap gelap. Manis dianggap pahit. Pahit dianggap manis. Itu bodoh, itu gelap. Itu tumpul. 这一切都是因为还没有蒙主真光的照耀. Semua ini dikarenakan masih belum mendapat terang sinar dari Tuhan. Hidup di dalam kegelapan, terbalik-balik. 还有我们从前是怎么样子的呢？从前是放纵私欲。为什么放纵私欲呢？因为良心上进。良心上进的意思就是良心失去应该有的作用，变得麻木不仁了。良心是神放在人里面的一个约束的一个力量，有约束道德的一个力量。那从前呢，良心上进，良心没有一个很好的作用。Ya, hidup kita dulu bagaimana? Hidup kita dulu dikatakan nuraninya tumpul, perasaan tumpul. Perasaan tumpul itu di dalam bahasa Mandarin dikatakan nuraninya, ya, nuraninya mati. Artinya hati nurani itu tidak berfungsi dengan baik, kebal jadinya. Nah, nurani ini adalah sesuatu kekuatan hati yang Tuhan berikan kepada manusia untuk mengekang, untuk mengkontrol, untuk mengikat manusia di dalam perkara-perkara moral. Enggak boleh sembarangan. Tapi dulu kita masih belum kenal Tuhan. Nurani kita belum bisa berfungsi dengan baik. Ya. Itu dulu. 那是从前。现在呢，我们蒙恩的人应该有怎么样的生活见证呢？ Tetapi sekarang kita sudah diselamatkan, kita harus memiliki kehidupan yang seperti apa? 应该有改变。20到24节 ayat 20 sampai 24 sekarang sudah disinari oleh terang Tuhan, sudah dipanggil harus hidup sepadan, jadi harus ada perubahan. 为什么要改变呢？ 因为我们已经学了基督。 Kenapa harus berubah? Karena kita sudah belajar kepada Kristus. Sudah belajar firman dan kebenarannya. Nah, 应该有什么样的改变？ harus ada perubahan seperti apa? 22到24节 ayat 22 sampai 24。 这里说我们信了耶稣以后要脱去从前行为上的旧人。我们的行事为人就是好像衣服一样，从前他没有信主的行为，从前的衣服要脱掉。Ya, jadi harus ada perubahan apa? Di sini dikatakan harus menanggalkan si aku manusia yang lama. Saudara sekalian, perbuatan kita manusia seperti baju, seperti pakaian. Pakai di luar bisa dilihat orang. Ya, itu kelakuan kita, itu perbuatan kita. Ya. Perbuatan kita yang dulu, yang lama itu seperti baju yang udah lama, udah bau. Jadi harus dicopotin, harus ditanggalkan, jangan dipakai lagi. 然后呢，要穿上新人， jadi copotin bagaimana? Telanjang dong? Enggak, pakai baju yang baru, kenakan baju yang baru. 脱掉旧人，脱掉旧的衣服。 怎么样呢？我们就没有赤裸裸了？不是，要穿上新衣服，要穿上新人，pakailah pakaian yang baru. Tadi dikatakan bahwa kelakuan perbuatan kita itu yang di luar bisa dilihat orang seperti baju. Ya, yang lama harus ditanggalkan, yang baru harus dipakai, yang baru harus dikenakan. Manusia baru, ya, pakaian yang baru. 新人是怎么样子的呢？ 这里说新人是有真理的仁义。 Manusia baru itu bagaimana? Di sini firman Tuhan berkata, manusia yang baru itu ada kebenaran. Ya, ada keadilan, ada kebenaran. Yaitu perilaku orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan.
新人应该怎么样呢？新人要弃绝谎言。Manusia baru itu harus membuang dusta. Dulu suka ngedusta, suka ngebohong. Itu harus dibuang. Jangan dipakai. Itu manusia yang lama. Itu tidak sepadan dengan panggilan Tuhan di atas diri kita. 不要讲肮脏的话. Jangan keluar ngomongan-ngomongan yang kotor, yang najis. Itu tidak sepadan dengan panggilan kita. Ada orang walaupun sudah percaya Tuhan Yesus, ngomong masih tetap dusta sering. Ngomong-ngomong yang kotor. Itu tidak sepadan. Ini pelajaran yang ketujuh. Pelajaran yang kedelapan, yang terakhir, tipa ke. 讲到一个蒙恩的人呢，是一个蒙慈爱的儿女。Pelajaran yang ke-8 pasal 5 ayat 1 sampai 21. Ya, jadi orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan hidup harus sepadan dengan panggilannya. Karena apa? Karena kita ini adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. 我们既然是蒙爱的，我们被神所爱的，所以我们要凭爱心行事，要效法神，因为神是爱。Kita yang dipanggil oleh Tuhan hidup sepadan dengan panggilan kita. Kita harus hidup di dalam cinta kasih. Kita melakukan segala sesuatu harus berdasarkan kasih, cinta. Kita harus belajar meneladani Tuhan. Karena Tuhan Allah adalah kasih. 神是完全的， Allah itu sempurna. 神是一切正善美的源头，所以他是我们效法的榜样。 Allah adalah sumber daripada segala yang benar, yang baik, yang indah. Maka Allah adalah panutan kita, adalah sasaran yang kita harus meneladaninya. 效法神就是凭爱心行事，正如基督爱我们，爱是有表现的。基督爱我们最明显的表现，就是他在十字架上为我们牺牲，为我们流血，在肉身上，在心灵上，他为我们承担了最大的痛苦。耶稣基督把自己当作馨香的祭物献给神。 Saudara, kita meneladani Tuhan, ya, yaitu harus melakukan segala sesuatu berdasarkan cinta kasih. Firman Tuhan berkata seperti Kristus mengasihi kita. Kasih mencintai itu harus ada bukti kenyataan, harus ada action. Action yang paling nyata, bukti yang paling nyata Kristus mencintai kita, yaitu dia mati buat kita. Korban, mengorbankan nyawanya, mencucurkan darahnya, menanggung ganjaran yang seharusnya ditanggung oleh kita. Kristus mempersembahkan hidupnya, dirinya sebagai satu korban yang berbau harum. Mengait的儿女要有圣洁的生活。 Anak-anaknya dikasih oleh Tuhan hidupnya juga harus kudus, suci. Termasuk ngomongan kita. Pembicaraan kita. 我们基督徒不可以讲肮脏的话，也不要跟很喜欢说肮脏话的人做好朋友。为什么呢？因为你迟早的问题，你会受到感染，你会受到影响，你不知不觉也跟着他，因为常常听，常常看。Anak-anak yang dikasihi Tuhan, selain hidup di dalam kasih, punya cinta kasih, juga harus hidup suci, kudus. Tidak boleh bicara kotor, yang najis, gurauan-gurauan yang kotor.
Bukan saja kita tidak boleh mengucapkannya, bahkan kita juga tidak boleh menjadi teman akrab dengan orang-orang yang suka bicara najis dan kotor. Kenapa? Karena cepat atau lambat, pasti kita terpengaruh, kita juga kecepretan kotoran itu. Kemudian 蒙恩的人生活应该怎么样呢？要生活在光明，因为我们是光明之子。Orang yang hidup sepadan dengan panggilannya, dengan panggilan Tuhan, harus hidup di dalam terang, karena kita adalah anak-anak terang. 圣经说，从前你们是暗昧的，如今在主里面是光明的。Firman Tuhan berkata, dulu kamu itu hidup di dalam kegelapan, tetapi sekarang di dalam Tuhan hidup di dalam terang. Jangan lagi kembali ke gelap. 箴言书26章11节告诉我们，愚昧的人行愚妄的事，醒了又醒，做了又再做，就好像狗啊转过来吃它所吐出来的东西，很恶心，是不是？如果光明的子女又倒回做从前暗昧的事，就好像狗转过来吃它所肮脏、所吐出去肮脏的东西，这是神的话。Di dalam Amsal 26 ayat 11 berkata, orang bodoh melakukan hal-hal bodoh, sudah lakukan lagi. Bolak-balik lakukan hal yang sama. Seperti apa? Seperti anjing yang berbalik memakan kembali muntahannya. Enak kan? Begitu juga. Kita sudah menjadi anak terang. Jangan kembali melakukan hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor. Seperti dulu. Sekarang udah gak seperti dulu, gak sepadan. Kalau kita melakukan hal-hal yang dulu. Seperti apa? Seperti anjing makan muntahannya sendiri. Ini firman Tuhan loh. Woman 信主之后有没有改变？我们的生活跟所蒙召的恩相称吗？ Setelah kita percaya kepada Tuhan, apakah kehidupan kita sepadan dengan panggilan Tuhan? Kita menjaga kesatuan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan merusak. Jangan apa-apa mau menang sendiri. Nggak cocok dengan saya boikot. Saya nggak ikut. Itu merusak kesatuan. 我们信了主之后，我们生活有没有改变？我们肢体的生活、教会的生活、hidup bergereja kita. Apakah kita menjaga kesatuan？ 有没有保守合一？有没有因为你不喜欢，没有照着你的心意，你就退出，你就不要参加？这个跟蒙召的恩不相称。我们现今上帝是满有慈爱、满有怜悯，我们有没有慈爱，有没有怜悯人的心？求主恩待。我们同心祷告。Mari kita masuk ke dalam doa。亲爱的天父上帝，我们谢谢你的恩典。我们查考以弗所书，不是单单要得到里面的一些知识，但是这些知识我们要行出来，行在我们的教会，行在我们的家里面。求主帮助我们继续不断的在基督里面改变。Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih, kami belajar surat Efesus bukan saja mau mengetahui, mendapat pengetahuan, tetapi biarlah pengetahuan ini kami bisa aplikasikan, kami bisa pakai di dalam kehidupan kami. Kami pakai di dalam hidup bergereja, kami pakai di dalam hidup di dalam keluarga kami masing-masing. Sehingga kami bisa memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. 姐妹们，我们下个礼拜我们是同乐会，我们有什么样的节目呢？
这个事情祷告，等着瞧吧。Ibu-ibu, hari Rabu yang akan datang kita ada acara kebersamaan ya, Ramatama biasanya kan ya. Jadi ada acara apa? Berdoa saja nanti sampai pada waktunya. Tuhan memberkati. Amin.